Project Based Learning, Reka Bentuk Makanan, bahagian 3. Maafkan cikgu, video bahagian kedua tadi berhenti dengan secara tiba-tiba kerana tempoh masa untuk merakam tu telah tamat. Dekat bahagian 2 tadi, cikgu nak bagi tahu bahawasanya untuk bahagian kaji selidik, kalau boleh untuk elemen dengan prinsip reka bentuk tu, awak pilihlah awak minta pelanggan untuk nyatakan dua prinsip reka bentuk dan tiga elemen reka bentuk. Kalau pelanggan awak tak tahu apa elemen dan prinsip reka bentuk yang ada, awak boleh terangkan apa elemen dan prinsip reka bentuk yang ada, kemudian minta pelanggan pilih. Dia nak nanti bekal makanan tu dia nak guna elemen apa dan prinsip apa. Pulang kepada pelanggan, minta pelanggan yang pilih. Baik, maka selesailah langkah kedua iaitu berkaitan dengan kaji selidik. Sekarang kita akan masuk untuk mereka yang telah selesai membuat kaji selidik, kita akan masuk kepada langkah yang ketiga, iaitu membuat lakaran. Cikgu akan terangkan satu persatu langkah-langkah yang awak kena ikuti dan kena guna untuk membuat lakaran. Jom kita tengok. Baik, langkah pertama. Tadi awak dah buat kaji selidik, maka langkah pertama awak kena tahu kehendak pelanggan. Kehendak pelanggan ni adalah berdasarkan kaji selidik. Kan awak nak cipta bekas, awak nak inovasikan bekas makanan sedia ada untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Jadi pelanggan akan nyatakanlah dia nak, untuk setiap masalah tu dia nak diselesaikan yang dalam idea yang bagaimana. Kemudian dia akan nyatakan dia nak nanti hasil tu nanti nak secara ringkas ke, secara pelbagai ke, berdasarkan prinsip reka bentuk dan apa elemen reka bentuk yang dia nak. Contoh kalau warna, tanya pelanggan nak warna apa, bentuk pelanggan nak bentuk apa. Jadi awak kena tahu kehendak pelanggan sebab awak tak boleh buat lakaran dengan menggunakan idea sendiri dan kehendak hati sendiri. Sebaliknya lakaran perlulah dihasilkan berdasarkan pelanggan. Tetapi kalau pelanggan tu adalah diri sendiri, maka hasilkanlah lakaran berdasarkan apa yang diri awak nak lah. Cuma awak kena tahu dulu apa yang awak nak. Bukannya awak simply lakar apa-apa sahaja. Dia kena ada tujuan. Baik, langkah yang kedua. Bila awak dah tahu kehendak pelanggan tadi, sekurang-kurangnya awak dah dapat gambaran. Pelanggan nak yang bentuk macam mana, pelanggan nak yang macam mana. Jadi idea tu dah mula ada dekat kepala awak. Jadi langkah kedua awak kena pilih. Idea tu awak kena tukarkan kepada lakaran. Dan awak kena pilihlah awak nak guna lakaran teknik apa. Dalam tingkatan 1 awak dah belajar berkaitan dengan bab lakaran di mana awak telah mempelajari ada 3 teknik lakaran iaitu lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif. Perspektif ni ada 3, 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Jadi awak pilih awak nak lakar guna kaedah yang mana, oblik ke, isometrik ke ataupun perspektif. Selepas dah pilih, awak dah tahu dah nak guna teknik apa, maka awak akan lakarkan 3 idea awal. 3 idea awal di mana lakaran idea awal ni tidak perlulah awak tak perlu letak segala maklumat yang terperinci, tak perlu warnakan. Lakaran 3 idea awal ni sekadar lakaran kasar. Tetapi masih lagi dengan menggunakan teknik lakaran yang betul. Lepas awak dah ada 3 idea awal, awak pergi jumpa pelanggan, awak tanya pelanggan untuk pilih mana lakaran yang terbaik dan mana yang menepati kehendak pelanggan. Disebabkan pelanggan itu adalah awak sendiri ataupun mungkin mak awak, kakak awak juga awak boleh pilih sebagai pelanggan kedua, maka tanyalah mak ataupun kakak awak dia nak yang mana satu dan tanya diri sendiri, hati sendiri, diri sendiri nak yang mana satu. Kemudian dah tahu lakaran mana yang nak diambil, maksudnya daripada 3 lakaran awal tu, pilih satu. Kemudian buat langkah yang kelima, lakarkan semula lakaran yang telah dipilih. Lakar dalam bentuk yang lebih besar lah, nanti cikgu akan tunjuk lakaran idea tu cikgu buat macam mana. Kemudian lakaran yang dipilih itu, awak kena masukkan gaya visual lakaran, di mana awak kena warnakan seperti kehendak pelanggan, letak kesan cahaya dan bayang dan buat teknik rendering. Dan kena lengkapkan lakaran dengan maklumat. Jadinya dia akan jadi lakaran akhir bermaklumat lah yang lakaran yang awak pilih tu. Maka awak kena tulis apa prinsip, apa elemen, apa ukuran dan apa bahan yang digunakan. Baik, ini contoh cikgu punya lakaran. Di mana ini adalah langkah cikgu, dalam ni cikgu tunjuk langkah 1, langkah 2, langkah 3. Jadi cikgu tahu kehendak pelanggan cikgu nak apa. Dia kata lepas cikgu dah temu duga, cikgu tengok balik jawapan daripada kaji selidik tu.
Pelanggan kata nak bentuk segi empat, nak ada pembahagi, lepas tu nak ada tangkai, tempat sudu garpu. Dan dia bagi tahu prinsip dan elemen apa yang dia nak. Jadi cikgu tahu, cikgu kena buat lakaran idea berdasarkan prinsip dan elemen yang dinyatakan oleh pelanggan dan mengikut bentuk yang pelanggan bagi tahu. Jadi semua lakaran idea cikgu menggunakan bentuk empat segi. Dan cikgu gunakan teknik lakaran oblik. Cikgu guna teknik lakaran oblik. Kalau isometrik dia terus mencapah macam ni. Oblik dia start dengan garisan mendata. Baik, kalau awak tengok lakaran idea 1. Lakaran idea 1 cikgu menepati kehendak pelanggan di mana ada tangkai sebab pelanggan minta tangkai. Ada tempat sudu dan garpu, ni tempat sudu dan garpu. Kemudian ada pembahagi ikut kehendak pelanggan dan ini prinsip dia adalah pengulangan sebab tiga-tiga pembahagi ni tiga ruang ni dia punya saiz sama. Jadi dia ada prinsip pengulangan. Jadi menepati kehendak pelanggan. Lakaran idea 2 cikgu pun menepati kehendak pelanggan juga, masih lagi bentuk empat segi, ada pembahagi, ada tempat letak sudu garpu dan ada tangkai. Cuma kedudukan dia berbeza, reka bentuk dia sedikit berbeza. Dan lakaran ketiga pun sama juga, masih lagi menepati kehendak pelanggan, ada tangkai, ada pembahagi dan ada tempat letak sudu dan garpu. Jadinya, lepas dah selesai langkah 3 ni, cikgu pun pergilah jumpa pelanggan, kawan cikgu tadi, cikgu Suhaila dan diri cikgu sendiri. Nak yang mana satu? Maka, cikgu Suhaila dengan cikgu bersetuju untuk menggunakan lakaran idea 2 sebagai produk cikgu. Jadi sebab itulah cikgu tik dekat sini. Maka, dah selesai dah langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Makanya cikgu pun lakar semula lakaran yang telah dipilih. Kemudian cikgu masukkan gaya visual lakaran, cikgu lengkapkan maklumat dan jadilah ini. Jadi ini adalah lakaran akhir bermaklumat untuk produk cikgu, untuk bekal cikgu, inovasi bekal cikgu. Di mana awak dah nampak kat sini, lakaran dia sama seperti lakaran idea 2 tadi, cuma dalam saiz yang lebih besar. Kemudian cikgu masukkan gaya visual lakaran, cikgu warnakan, ini ada kesan cahaya yang bayang, ada bayang kat sini, cahaya dekat sini. Kemudian cikgu buat rendering. Rendering ni, kalau awak tak ingat, dia macam ni. Dia kena menunjukkan kesan melengkung, kemudian kesan cahaya tu lah. Maksudnya, kalau cahaya daripada sini, maksudnya area depan ni kenalah cerah. Area yang tak kena cahaya ni gelap. Seperti cikgu gelapkan kat sini, cerah dekat sini. Baik, maafkan cikgu untuk kalau ada gangguan bunyi. Kemudian, setelah lakaran akhir bermaklumat. Inilah yang awak kena buat. Awak buat lakaran idea yang tadi tu, yang ni. Kemudian lepas tu tanya pelanggan, ikut langkah-langkah cikgu letakkan kat sini, insyaAllah awak akan selesai. Okay. Lepas tu, ni bentuk real lah. Lepas tu, awak juga tahu yang bahawasanya awak telah mempelajari ada 2 klasifikasi reka bentuk makanan. Di mana salah satu klasifikasi ataupun jenis reka bentuk makanan ialah susunan makanan di dalam bekas ataupun pinggan. Maka, cikgu hasilkan satu lagi lakaran menunjukkan bagaimana makanan yang cikgu pilih dekat bahagian perancangan tadi diletakkan di dalam bekas yang cikgu inovasikan ini. Jadilah lakaran ini. Cikgu lukiskan makanan yang ada dalam bekas ni dan cikgu susun aturkan makanan ni. Maksudnya ada elemen hiasan. Nanti bila cikgu nak hasilkan makanan, nak bawa bekal ke sekolah, cikgu akan hasilkan sebiji macam ni. Jadi awak kena hasilkan 2 lakaran. Satu, lakaran inovasi bekas makanan, iaitu berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh pelanggan semasa proses kaji sidik. Dan kemudian awak hasilkan juga lakaran bagaimana awak nak susun makanan yang awak nak bawa ke sekolah nanti tu di dalam bekas yang telah diinovasikan ni. Baik, ni cikgu bagi contoh susunan makanan dalam bekas supaya awak ada idea untuk susun atur makanan yang bagaimana di dalam bekas. Maksudnya cikgu tak naklah awak aturkan makanan tu sekadar letak macam orang tapau makanan biasa je, letak je segala benda tu tak hias tak apa. Awak kan nanti pergi sekolah, jadi kan menarik kalau waktu rehat awak buka-buka bekal awak tu nampak, wah cantiknya bekal, semangatnya nak makan. Sebab itulah kita buat benda ni. Baik, ni contoh-contoh yang ada. Ini untuk orang yang bawa bekal roti. Ini bekal nasi, ada roti juga dan juga ada buah. Ini teruskan lagi. Ya, cikgu sediakan 5 contoh dan awak boleh Google dekat Google lah, awak Google bento. Contoh-contoh bento. Sebab biasanya bento ni lah yang disusun di dalam bekas dan menggunakan pengetahuan tentang reka bentuk makanan yang awak pelajari.
Baik, itu sahaja berkaitan dengan untuk kali ni itu sahaja. Maksudnya awak kena lepas habis tengok video cikgu ni, cikgu nak awak siapkan bahagian perancangan, awak siap buat kaji selidik, awak siap buat lakaran. Nanti kita akan bertemu lagi dalam video siri yang kedua di mana cikgu akan terangkan cara-cara bagaimana nak buat penilaian lakaran, bagaimana nak buat pembinaan model, bagaimana nak buat penilaian dan pengujian terhadap model yang telah dihasilkan dan bagaimana nak buat penambahbaikan, kemudian barulah awak akan buat produk akhir. Jadi kita dah selesai 3 benda ni. 3 langkah ni kita dah selesai, kita akan sambung dalam siri kedua untuk langkah ni. Jadi lepas dah habis tengok video cikgu, cikgu nak murid-murid kelas cikgu, 2 Ibnu Sina, 2 Efisien dan 2 Kreatif, hantarkan kepada cikgu gambar berkaitan dengan bahagian perancangan, kemudian bahagian kaji selidik, bahagian lakaran, iaitu cikgu nak ada 3 lakaran idea dan lakaran akhir bermaklumat untuk bekas makanan serta lakaran akhir bermaklumat untuk susunan makanan di dalam bekas. Hantar dekat cikgu untuk cikgu semak dan sekiranya awak berjaya menghasilkan dengan baik, cikgu akan berikan kepada awak tahap prestasi 3. Cikgu akan sambung penilaian untuk bahagian siri kedua nanti lepas awak dah hantar, lepas cikgu dah terang segala benda dan awak hantar benda tu. Jadi tolong buat, pastikan awak buat kerana buka sekolah nanti cikgu berharap awak akan datang ke sekolah dalam keadaan kelas pertama RBT kita akan buka dan makan bekal yang dibawa dengan menggunakan di mana awak membawa bekal tu dengan menggunakan bekas yang telah diinovasikan dalam projek ni dan juga susunan makanan yang sama seperti dalam projek ni. Baik, kita jumpa dekat video bahagian yang kedua. Terima kasih. Kalau ada apa-apa persoalan boleh komen dekat ruangan komen di bawah ataupun boleh mesej cikgu secara terus bagi orang yang ada nombor cikgu. Kita jumpa dekat siri kedua nanti ya. Selamat belajar, selamat buat projek untuk bekal awak. Okay, kita jumpa lagi.